Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asy-syekhul muallif al-marhum As-Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Asy-Syekh Ibn Qayyim wa julusun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal arsy. Alhamdulillah, muslimin muslimat, pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Sabtu yang pertama, anjuran Masjid Al-Ikhlas section 13 Shah Alam, menggunakan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah, kefahaman yang wajib diperbetulkan, hasil tangan Almarhum As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Kitab terjemahan yang ada pada tuan-tuan itu boleh dibuka di muka surat 113, iaitu di bawah tajuk Syekh Ibnul Qayyim dan kisah duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas arasy. Qala rahimahullah ta'ala wa qad naqala al-imam al-allamatu Syekhul Islam Ibnul Qayyim khususiyatan ajibatan gharibatan wa azaha ila kathirin min a'immatis salafi radhiyallahu anhum wa hiya qauluhu. Telah menakalkan, yakni telah meriwayatkan oleh imam yang alim, iaitu digelar Syekhul Islam Ibnul Qayyim. Syekh Ibn Qayyim ini adalah murid kepada Al-Imam Ibn Taymiyah, dan sedia maklum bahawa kedua-dua tokoh ini merupakan ulama yang mempunyai pandangan-pandangan, fatwa-fatwa yang ada bersalahan dengan ijma' kesepakatan para ulama ahli sunnati wal jamaah, sebahagian dalam perkara akidah dan sebahagian dalam perkara furu', yakni perkara hukum hakam. Makanya ada sebahagian daripada saudara-saudara kita yang keberatan dengan panggilan yang diberi oleh Almarhum As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, iaitu Syekhul Islam. Bila disebut Syekhul Islam kepada Ibn Taymiyah, kepada Ibnul Qayyim, saudara-saudara kita yang beraliran Ahbash, mereka itu keberatan, kerana mereka bukan saja menolak fatwa-fatwa dari dua orang tokoh ini, bahkan juga tidak menerima gelaran yang tinggi sedemikian. Tapi di sisi ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah yang lain, itu tidak ada masalah menyebut demikian, dan sebahagiannya juga tidak ada masalah pun menyebut misalnya rahimahullah, moga-moga Allah merahmati mereka, kerana yang kita fokus pada menolaknya itu adalah fatwa. Adapun diri pribadi mereka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu yaf'alun.
itu adalah umat yang telah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka kerjakan. Kalau baik, baiklah di sisi Allah. Kalau buruk, maka buruklah. Jadi bagi mereka itu amalan mereka, dan bagi kamu apa yang kamu amalkan. Dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang umat dahulu amalkan. Mungkin kita akan ditanya apa yang diamalkan oleh umat selepas kita. Kerana itu anak cucu kita, apa yang kita didik, apa yang kita berikan kepada mereka. Kadang-kadangnya kita didik dengan kebaikan, tapi nak buat macam mana ya? Anak cucu kita tidak ikut. Yang kita bimbang kalau kita sendiri cuai membentuk mereka. Tapi generasi yang telah lepas itu kita tidak ditanya kenapa mereka begini, kenapa mereka begitu. Maka kita hanya memfokus kepada fatwa-fatwa yang bercanggah dengan ijma', yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka yang itu kita tolak. Jadi telah menakalkan Syekh Ibn Qayyim ini satu keistimewaan yang ajaib, yang pelik, yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyandarkan riwayat ini kepada ramai daripada imam-imam salaf. Moga-moga Allah Taala ridha kepada mereka. Wahia qauluhu. Jadi khususiyah ini adalah apa yang disebut oleh Syekh Ibn Qayyim, faidatun. Qala al-Qadhi sannafa al-Maruzi kitaban fi fadilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara fihi iq'aduhu 'ala al-arsy. Qala al-Qadhi wa huwa qaulu Abi Dawud wa Ahmad bin Asram wa Yahya bin Abi Talib wa Abi Bakar bin Hamad wa Abi Ja'far ad-Dimashqi wa Iyash ad-Dawri wa Ishaq bin Rahawai wa Abdul Wahhab al-Warraq wa Ibrahim al-Isbahani wa Ibrahim al-Harbi wa Harun bin Ma'ruf wa Muhammad bin Ismail as-Salami ila akhirih. Ramai ya, disebut oleh Syekh Ibn Qayyim nama tokoh-tokoh yang meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pada hari kiamat baginda didudukkan di atas arash. Rasulullah SAW didudukkan di atas arash, bukan Allah yang duduk atas arash. Itu akidah yang mengatakan Allah Ta'ala itu duduk atas arash, itu bukan akidah ahli sunnati wal jamaah. Tapi kalau Rasulullah SAW didudukkan atas arash, itu satu perkara yang jaiz aklan, dari segi akalnya harus, dan ada riwayat yang menunjukkan demikian. Qala Syekh Ibn Qayyim qultu wa huwa qaulu Ibn Jarir At-Tabari wa imamu haula'i kullihim Mujahid imam tafsir wa huwa qaulu Abil Hasan ad-Daruqutni wa min syi'rihi fihi. Berkata Syekh Ibn Qayyim, aku berkata, beliaulah, kisah duduknya Nabi SAW atau baginda didudukkan di atas arash ini, diberi keistimewaan demikian, itu adalah pandangan ulama-ulama seperti Ibn Jarir At-Tabari. Bahkan imam kepada mereka iaitu Mujahid jadi ikutan dalam bidang tafsir. Dan ini juga pandangan Abul Hasan ad-Daruqutni. Dan daripada syair beliau tentang isu ini, hadithus syafa'ati an Ahmadin ila Ahmad al-Mustafa musnaduhu wa jaa hadithun bi'iqadihi 'ala al-arsy aidan fala najhadu amirul haditha 'ala wajhihi wa la tudkhilu fihi ma yufsidu wa la tunkiru annahu qa'idun wa la tunkiru annahu yuqidu. Hadis tentang syafaat daripada Imam Ahmad sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, sanad ceritanya itu. Datang hadis tentang didudukkan Nabi SAW di atas arash itu, maka kita tidak membangkangnya. Maka fahamilah hadis itu di atas kefahaman yang sebenar, dan jangan masukkan dalam hadis itu apa yang merosakkan maknanya. Dan jangan mengingkari bahawa Nabi SAW itu duduk di atas arash, dan jangan mengingkari bahawa baginda itu bahawa Allah Ta'ala mendudukkan baginda di atas arash. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keistimewaan yang tidak dikurniakan kepada makhluk yang lain. Tapi masih lagi manusia, masih lagi makhluk,
Bukanlah keistimewaan itu sehingga mengangkat Nabi SAW kepada kedudukan Tuhan, tidak. Jadi ada sebahagian, ini yang kefahaman yang wajib diperbetulkan ini, mereka menafikan keistimewaan Nabi kerana merasakan seolah-olah kalau Nabi SAW itu istimewa, dia sudah syirik. Jadi tidak syirik. Bahawa masalah kalau Allah muliakan Nabi SAW dengan baginda didudukkan di atas arasy, itu tidak syirik. Itu hanya satu kemuliaan. Kasyaful Qina wa khasaisun ajibatun. Zakar al-faqihul allamatu Syekh Mansur bin Yunus al-Bahuti fi kitabi Kasyaful Qina jumlatan min khasaisin Nabi SAW. Qad yastaghribuha katsirun mimman yuksiru man yaksuru aqluhu an fahmi hadhihi al-usul wal isti'abi tilkal qawaid. Ini penyakit yang kita dapati berlaku kepada sebahagian umat Islam, iaitu mereka mengingkari perkara yang melanggar adat, melanggar kebiasaan cause and effect, melanggar apa yang biasa mereka perhatikan lalu mereka mengingkari. Telah menyebut oleh Al-Faqih yang sangat alim Syekh Mansur bin Yunus Al-Bahuti dalam kitab beliau Kasyaful Qina beberapa kelebihan Nabi SAW, keistimewaan Nabi yang mana ramai menganggapnya pelik, yang mana daripada kalangan mereka yang akalnya itu pendek daripada memahami asas-asas akidah, dan daripada mereka itu meliputi kaedah-kaedah yang ada. Asal pelik mereka tolak, asal luar dari kebiasaan mereka kata ini tak betul, ini mitos, ini khurafat kata mereka. Faminha qauluhu wan najasu minna tahirun minhu sallallahu alaihi wasallam wa min sa'iril anbiya'i alaihi wassalatu wassalam wa yajuzu ayustashfa bi baulihi wa damihi lima rawahu Daruqutni anna Umma Aiman syaribat bulahu faqala idzan la talijun naru batnaki lakinnahu dha'if. Antara perkara yang pelik yang ditolak oleh orang yang memikirkan ini tak betul, iaitu sesuatu yang najis, kalau terbit daripada kita itu najis. Apa dia? Iaitu air kencing. Tetapi itu suci kalau datang daripada Nabi SAW dan kalau daripada sekalian para Nabi, dan harus berobat dengan air kencing dan juga darah baginda. Mana dalil? Antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni bahawa Ummu Aiman satu masa telah meminum air kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kalau perkara itu najis, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melarang. Jangan buat macam itu lagi, kerana itulah najis. Tetapi tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi satu bisyarah, kalau begitu, kalau benarlah yang kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam baginda buang air kecil dalam bekas. Kerana tak macam zaman kita kan ada tandas dalam rumah. Dahulu kan kalau nak buang air kena keluar rumah. Jadi kalau waktu malam biasa orang buang air kecil dalam bekas, nanti besok dah siang baru dibuang. Tapi Nabi SAW tengok tak ada. Jadi tanya pada Ummu Aiman, jangan-jangan kamu minum. Jadi dia mengaku. Jadi sabda Nabi SAW, kalau demikian benar yang berlaku, maka tidak akan sekali-kali api neraka itu memasuki ke dalam perut kamu. Makna kelebihan daripada apa yang berlaku itu dijaga dirinya daripada api neraka. Tetapi riwayat ini dhaif. Berarti kalau nak dijadikan sebagai sandaran hukum, tidak. Tetapi ini hanya menceritakan fadilah, kelebihan seorang Nabi. Jadi kita sedia maklum, fadilah, kelebihan seorang Nabi itu diterima riwayat yang dhaif, sebagaimana kelebihan beramal juga. Walima rawahu Ibn Hibban fi du'afa anna gulaman hajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma farara min hijamatihi syariba damahu faqala wayhak ma sana'ta biddam qala wa yabtuhu fi batni qala idhhab faqad ahrazta nafsaka minan nar. Qala al-Hafiz Ibn Hajar wa kana as-sirru fi dhalika ma sana'ahu al-malakani min ghaslihima jufahu.
Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam Ad-Du'afa bahawa seorang hamba lelaki melakukan bekam terhadap Nabi SAW. Selepas selesai dia melakukan bekam tersebut, lalu dia meminum darah Nabi SAW. Lalu baginda bertanya, Waihak, macam terkejutlah. Waihak ni uslub bahasa Arab macam ush, apa yang kamu buat dengan darah tadi? Lalu dia jawab, saya telah hilangkan ke dalam perut saya. Dia tak kata saya minum. Dia kata, saya dah hilangkan darah tu, tapi ke dalam perut. Lalu Nabi SAW bersabda, Ilhaq, pergi. Sesungguhnya kamu telah menjaga dirimu daripada api neraka. Berkata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, rahsia pada yang demikian itu, apa yang dilakukan oleh dua orang malaikat membasuh kedua-duanya akan dalam badan Nabi SAW. Wa minha qauluhu wa lam yakul lahu sallallahu alaihi wasallam fai'un ay zillun fi syamsi wal qamari li'annahu nuraniyun wa zillu naw'un zulmah wa zillu naw'un zulmatin dzakarahu Ibn Aqil wa ghairuhu wa yashhadu lahu annahu sa'ala Allah ay yaj'ala fi jami'i a'dha'ihi wa jihatihi nura wa khatama biqaulihi waj'alni nura wa kanatil ardu tajtazibu asqalahu lil akhbar. Jadi yang ini juga sebahagian umat Islam sendiri membantah tentang apa yang dikatakan nur yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu baginda tidak memiliki bayangan baik di bawah sinar matahari ataupun bulan. Kita manusia ni kalau disuluh oleh cahaya akan ada bayang. Kerana Nabi SAW sendiri merupakan makhluk yang cahaya, nurani, nisbah pada cahaya. Sedangkan bayangan adalah jenis dari kegelapan. Jadi yang cahaya itu tidak kena padanya kegelapan. Siapa yang menyebut demikian? Iaitu Al-Imam Ibn Aqil dan ulama-ulama yang lain. Dan ini diperkuatkan lagi oleh tindakan Nabi SAW yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bahawa doa Nabi SAW mustajab, agar seluruh anggota badan dan seluruh arah baginda itu, depan, belakang, kiri, kanan, seluruhnya itu dijadikan cahaya. Bahkan baginda mengkhatamkan doa tersebut dengan mengatakan waj'alni nura. Bukan setakat jadilah depan saya cahaya, belakang saya cahaya, kanan saya cahaya, bahkan waj'alni, jadikanlah saya itu sendiri nura, cahaya. Ini pelik, pelik. Tak masalah, pelik. Kalau kita semua macam itu juga, tak pelik. Kalau kita semua kena cahaya tak ada bayang, dia tak pelik. Jadi itu satu kebiasaan yang Allah jadikan. Maka Allah Ta'ala juga berkuasa menjadikan sesuatu itu luar dari kebiasaan, dan keistimewaan sebegini tidak bercanggah dengan akal dan juga naqal. Tidak perlu diperbesarkan kalau kamu tak mau percaya, itu pulang. Ini bukan usulul akidah. Adakah Nabi SAW ada bayang tak ada bayang, itu bukan usul akidah sehingga seorang itu dikatakan kafir kalau tak percaya, atau kafir kalau percaya. Tidak. Ini hanya fadilah, kelebihan atau keistimewaan. Dan bahawa bumi itu menelan kotoran yang keluar daripada Nabi SAW. Kan kita bila makan, makanan itu akan diproses dan keluar. Jadi kalau kita kena faham lah, flash ataupun kalau itu ditanam, ditutup. Tapi Nabi SAW bumi itu menelan, berdasarkan hadis-hadis yang memberitahu demikian. Kau orang tanyalah, mana pergi kalau Nabi SAW buang air? Jawapannya bumi itu menelan, jadi tidak ada. Kalau kita kena proses, kita kena flush dan sebagainya. Wa minha qauluhu al-maqamul mahmudu julusuhu sallallahu alaihi wasallam alal arsy. Kan kita selalu doa wab'asu maqaman mahmuda, dan bangkitkanlah baginda itu pada maqam yang terpuji. Apa dia maksud maqam mahmud ni? Terjemahan dia itu adalah kedudukan yang terpuji. Tapi apakah maksudnya?
Jadi disebutkan di sini yang dimaksudkan dengan alam maqamul mahmud adalah dulu suhu sallallahu alaihi wasallam alal arsy, iaitu duduknya baginda sallallahu alaihi wasallam di atas arasy. Kita ahli sunnah jamaah tidak ada masalah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk atas arasy, tak ada masalah. Yang kita tolak itu kalau Allah dikatakan duduk di atas arasy kerana semata-mata memahami ayat Al-Quran dengan satu makna yang zahir yang bercanggah dengan ayat-ayat yang muhkamat. Wa an Abdullah bin Salam alal kursi, ada yang mengatakan di atas kursi. Tidak kisahlah ya, kedua-duanya menunjukkan keistimewaan Nabi SAW. Zakarahuma al-Baghawi ya. Jadi Imam Baghawi mengatakan riwayat yang kata duduk atas arasy, ada riwayat mengatakan duduk di atas kursi. Wa minha qauluhu innahu sallallahu alaihi wasallam kana la yatatha'abu, bahawa Nabi SAW berbeza dengan kebanyakan manusia, baginda tidak pernah menguap. Kalau kita tu biasalah menguap. Kalau lelaki pula dengan kuliah macam ni, menguap pula kita. Kalau kita naik kereta kadang letih mengantuk, kita menguap. Rasa tak bak menguap ni kadang-kadang kalau kita naik satu kereta, bila kita menguap orang sebelah juga menguap. Tak tahulah. Okey. Ada orang kata berjangkitlah menguap ni. Tak tahulah berjangkit ke atau memang suasana tu suasana yang kurang oksigen ke, yang menguap nak ambil oksigen balik ke, wallahu alam. Tapi riwayatnya bahawa Nabi SAW baginda tidak pernah menguap. Ini hadis tak sahih. Tak sahih sekalipun, bukan nak cerita hukum, nak cerita tentang kelebihan Nabi SAW saja. Ada riwayat begitu. Wa minha qauluhu innahu sallallahu alaihi wasallam urida alaihi. Wa minha ni di mana? Itu dalam kitab Kasyaful Qina' tadi. Diceritakan kelebihan-kelebihan Nabi SAW. Innahu sallallahu alaihi wasallam urida alaihi al-khalqu kulluhum min Adam ila man ba'dahu kama ulima Adamu asma'u kulli syai' kama ulima Adamu asma'u kulli syai'in. Li hadits Dailami musilat lid dunya bil ma'i wat tin fa alimtul asya'a kullaha kama alima Adamul asma'a kullaha. Antara kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dipamerkan kepada baginda manusia makhluk itu ke semua sekali, semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah selepas daripada itu, sebagaimana diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama setiap sesuatu. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Dailami. Baginda SAW memberitahu, telah digambarkan kepada aku dunia ini dengan air dan tanah, lalu aku tahu segala sesuatu itu sebagaimana Adam alaihissalam tahu nama setiap sesuatu. Wa urida alaihi ummatahu bi usarihim hatta ra'ahum, di hadis Tabrani. Dipamerkan kepada Nabi SAW umat baginda ke semua sekali sehingga baginda melihat mereka. Ini mana tahu? Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tabrani. Uridat alayya ummatil barihah lada hadhihi al-hujrah awwalaha wa akhiraha suwiru li bil ma'i wat tin hatta inni la'arifu bil insani minhum min ahadikum bi sahibihi. Dipamerkan kepadaku umatku al-barihah. Semalam Nabi SAW menceritakan apa yang baginda SAW lihat pada hari semalam. Dipamerkan kepadaku umatku, baik generasi yang awal maupun yang akhir. Mereka digambarkan kepadaku dengan air dan tanah liat sehingga saya mengenal salah satu daripada mereka berbanding dengan temannya. Jadi ini keistimewaannya yang tidak berlaku kepada orang lain. Wa urida alaihi aidan ma huwa kainun fi ummatihi hatta taqumas sa'atu.
Li hadithi Ahmad wa ghairihi, ra'aitu ma talaqqa ummati ba'di wa safki ba'dihim dima'i ba'd. Dan dipamerkan kepada baginda SAW apa yang akan berlaku kepada umat baginda sehingga hari kiamat. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan lain daripada beliau, bahawa Nabi SAW bersabda, aku telah melihat apa yang didepani oleh umatku selepas daripadaku, dan juga aku telah melihat sebahagian daripada umatku menumpahkan darah sebahagian yang lain. Jadi kalau peperangan, pertumpahan darah sesama umat Islam ini telah dipamerkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha qauluhu wa ziyaratu qabrihi mustahabbatun lirrijali wan nisa'i li umumi ma ruwiya ad-Daruqutni an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajja wa zara qabri ba'da wafati fa ka'annama zarani fi hayati. Dan antara kelebihan baginda adalah menziarahi kepada kubur baginda itu disunatkan bagi lelaki dan juga wanita. Ini kerana umum apa yang diriwayatkan Imam Daruqutni daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang menunaikan haji dan menziarahi kepada kuburanku selepas dari kewafatanku, ya, ini hanya takkid sajalah. Of course lah kuburan selepas daripada kewafatan, ya. Seumpama dia telah menziarahi aku ketika aku masih hidup. Jadi menziarahi Nabi SAW ketika baginda hidup ada kelebihan, dan kelebihan ini dikongsi oleh orang yang menziarahi Nabi SAW selepas kewafatan Nabi SAW. Ini juga kalau dikatakan dhaif sekalipun tak ada masalah. Ini hanya fadilat. Adapun hukum ziarah kubur itu telah sepakat hukumnya adalah sunat. فهذه الخصائص التي ذكروها ونقلوها منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما لا دليل له أصلا. Daripada kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh para ulama dan mereka menakalkannya, ada yang merupakan daripada hadis yang sahih dan ada yang merupakan daripada riwayat yang dhaif, dan bahkan ada yang tidak dijumpai dalil atau berasalnya, mana ulama ni ambil pengkaji yang datang kemudian tak jumpa. Fala adri madza yaqulu al-mu'taridu fi hadhihi al-khasa'is allati naqalaha kibarul a'immati min ahli sunnati wa lam yata'arradu 'alaiha bi syai'in. Maka kata almarhum Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah taala, saya pun tak tahu apa yang nanti akan diungkit oleh golongan yang suka membangkang kelebihan-kelebihan Nabi, suka tolak, kata mana ada macam ni macam ini, pada keistimewaan-keistimewaan yang dinakalkan oleh imam-imam yang besar di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dan imam-imam ini ketika mana mereka menakalkan kisah-kisah ini, mereka tidak membangkang, mereka tidak kata ini kisah ni tidak betul, ini kisah ni bercanggah dengan apa dan sebagainya, tidak ada. Wasallamuha, imam-imam yang besar ini menerima riwayat-riwayat ini, wa tasamahu fi naqliha, dan mereka itu lenient, tidak strict di dalam menakalkan khasa'is tadi. Kenapa? I'timadan ala qaidati tasamuhi fi naqlil fadaili. Kerana para ulama ini bukan tidak tahu kalau riwayat ini ada lemah, ada sebagainya, tetapi mereka berpegang pada kaedah bahawa tasamuh apa dalam bahasa Melayu? Lenient. Ya? Toleransi masih bahasa Inggeris kan? Tolerate. Macam longgar lah. Ada pelanggaran. Ya? Kalau dalam bab cerita kelebihan, mereka tidak strict. Kalau bab nak tetapkan hukum, strict. Kalau nak tetapkan usul akidah, tu lagi strict. Mereka berpegang dengan dalil yang yakin saja kalau dalam bab akidah. Kalau dalam bab fiqh hukum, sekurang-kurangnya ghalabatuz zon, berat sangkaan, itu hadis sahih. Tetapi kalau dalam bab fadail, para ulama tidak strict. Mereka menakalkan walaupun yang dhaif. Ma'a anna fi hadhihi al-khasa'is min al-aqwali ma law sami'ahu al-mu'taridu awil munkiru lahakama ala qailihi bima huwa a'zamu min al-kufri. Padahal
kelebihan-kelebihan yang diriwayatkan oleh para imam yang hebat di kalangan ahli sunnah wal jamaah ini, kalau didengari oleh golongan yang suka membangkang dan suka mengingkari, nescaya mereka akan menghukum orang yang meriwayatkan itu lebih besar daripada kafir. Saya dah dapat gelaran musyrikin. Engku musyrikin, dia kata. Nak kata macam mana? Barang siapa yang melontarkan kepada saudaranya ya kafir, faqad ba'a bi ahadihima, maka gelaran kafir itu akan jatuh salah satu. Nauzubillah, moga-moga Allah jaga saya daripada kekufuran. Bahawa sekarang macam ringan cakap orang musyrikin tu bagi dia biasa. Wa aina ma naqalnahu bijanib man qala inna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujlisuhu Allah yaumal qiyamati ala arsyihi kama naqalahu al-imam Syekh Ibn al-Qayyim min kibari a'immati salafi fi kitabih al-ma'ruf Bada'i'ul Fawaid bila burhana wala dalila min kitabin wa sunnatin sahihatin marfu'atin. Maka kalau nak dibandingkan, di mana apa yang kami nakalkan ini di sisi orang yang berkata bahawa Sayyidina Muhammad SAW, Allah Ta'ala akan mendudukkan bagi dia pada hari kiamat di atas arash, sebagaimana yang dinakalkan oleh Imam Syekh Ibn Qayyim dinakalkan daripada imam-imam salaf di dalam kitabnya yang masyhur Bada'i'ul Fawaid, tanpa ada sebarang keterangan atau dalil daripada Al-Quran ataupun sunnah yang sahih, yang marfu' tidak ada. Wa aina ma naqalnahu minal khasa'isi bijanib ma ja'a fi kasyafil kina' min an-nabi sallallahu alaihi wasallam nurun. Dan apa sangatlah kalau nak diceritakan apa yang kami nakalkan tadi, berbanding dengan apa yang diceritakan tentang kelebihan Nabi SAW, bahawa baginda SAW itu sendiri adalah daripada cahaya, dan bahawa baginda SAW tidak ada bayang bagi baginda, dan apa yang keluar daripada perut baginda itu ditelan oleh bumi, maka tidak tersisa sedikit pun di atas muka bumi. Wa aina ma naqalnahu minal khasa'is bijanib ma naqalahu Syekh Ibn Taimiyah minal khasa'is qawlihi inna ismahu sallallahu alaihi wasallam maktubun ala saqil arsy wa ala awraqil jannati wa asjariha wa abwabiha wa simariha wa qibabiha. Dan macam mana pula dengan apa yang dinakalkan kelebihan-kelebihannya berbanding dengan apa yang dinakalkan oleh Syekh Ibn Taimiyah daripada kelebihan-kelebihan Nabi SAW, seperti katanya bahawa nama baginda sallallahu alaihi wasallam tertulis di atas tiang arash dan di atas daun-daun syurga dan pohon-pohonnya dan pintu-pintunya dan buah-buahnya. Dan pada kubahnya. Ini semua bukan perkara yang usul akidah, ya. Ini perkara kelebihan yang dikurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau adanya syurga, adanya neraka, itu usul akidah. Tak boleh orang tu mengatakan tak ada syurga, tak ada neraka. Fa'inal mu'alliquna wal muhaqqiquna kaifa fatat alaihim hadhihi al-masail duna naqdin wa tamhis. Kalau bahasa utaranya, mana pi orang hak ada rajin duk komen macam-macam tu, mana pi? Yang rajin duk buat tahqiq, mana pi? Bila datang riwayat pada Syekh Ibn Qayyim, Syekh Ibn Taimiyah, dah tak ada tahqiq dah. Dah tak mau semak ke dia punya sahih dhaif dia. Bagaimana boleh terlepas kepada mereka masalah-masalah yang disebutkan ini tanpa sebarang kritikan dan juga kajian. Wala yanfa'u sabilul hazafi wal idafati alladhi yaf'aluhu al-ba'du fi kutubi turasi liwafiqad nasu ma fi hawahu. Dan tidak memberi manfaat, taktik yang dilakukan oleh sebahagian, iaitu dia membuang apa yang tertulis dalam kitab
atau dia menekuk tambah supaya isi kitab itu sesuai dengan hawa nafsu dia. Wahia jarimatun wa khiyanatun azimatun tastahiqul hadda bil qat'i. Bahkan ini merupakan satu jenayah dan pengkhianatan yang besar. Bahkan kalau secara mubalaghahnya sepertinya layak untuk dihukum potong tangan. Patutnya hukum potong tangan ni untuk orang yang mencuri, tapi ini namanya mubalaghah untuk emphasizekan betapa seriusnya jenayah ilmiah ini. Li'anna al-wajibah huwa ithbatun nafsi kama warada mahma khalafa ra'yal muhaqqiqi awil mu'alliqi. Kerana menjadi satu kewajipan sebagaimana tertulis pada kitab itu, dia kena tulis walaupun bercanggah dengan pandangan dia. Dia sebagai editor, dia dapati itulah yang tertulis, dia kena tulis macam itu. Dia tak boleh ubah. Yang dia boleh buat, dia boleh komen kat bawah tu, saya secara peribadi tidak bersetuju dengan apa yang ditulis oleh pengarang kerana sebabnya begini. Itu bolehlah ta'liq macam itu. Tapi kalau memadamkan, kata menekuk tambah sesuatu yang tidak ditulis, itu adalah satu pengkhianatan, jenayah ilmiah. Summa liyaktubu alaihi ma yasha'u mimma yuwafiqu ra'yahu wa fikrahu. Lepas dia dah tulis apa yang sebenarnya tertulis, lepas tu terpulanglah kamu nak kritik macam mana itu terpulang, itu hak kamu. Tapi memadamkan secara tidak amanah itu adalah satu jenayah ilmiah, kata almarhum Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah taala. Qala rahimahullah taala, al-jannatu tahta aqdamil ummahati fa kaifa la takunu tahta amrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Syurga itu adalah di bawah telapak kaki para ibu, maka bagaimana tidak boleh berlaku syurga itu di bawah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlampau literal sangat. Budak-budak mungkinlah, mana dia tengok kaki mak dia, mak kata apa kamu buat ni, tengok kaki mak. Ustazah kata syurga bawah tapak kaki ibu, tak nampak pun. Itu budak-budak boleh jadilah. Takkan orang dewasa pun faham macam itu, Syurga di bawah tapak kaki ibu bererti seorang itu akan masuk ke syurga bergantung kepada ridha daripada ibu dia. Kita bimbang kalau ibu dia sampai tidak redha kepada anak dia, nanti jadi sebab anak terhalang daripada masuk syurga. Jadi kalau dengan ibu pun tergantung urusan syurga, tidak akan pada ibu lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan di sini, wa minal khasaisin nabawiyyati allati jara fiha al-bahsu baina ahli al-ilmi ma jaa min anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqta'u ardal jannata wa qad zakara hadhihi al-khususiyyata al-hafiz as-suyuti wal qastalani wa zarqani fi syarhihi 'ala al-mawahib al-laduniyah. Wa ma'luman anna hadha al-iqta' la yakunu illa liman yastahiquhu min ahli tauhid wa bi'idznillah subhanahu wa ta'ala, imma min tariqil wahyi aw bil ilhami aw tafwidi min Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad asyara ila dzalika sallallahu alaihi wasallam biqaulihi innama ana qasimun wallahu yuqti. Jadi antara kelebihan keistimewaan dikurniakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda membahagikan tanah syurga. Al-Imamul Hafiz As-Suyuti dan Al-Qastalani telah menyebutkan keistimewaan ini dalam kitab syarah terhadap kitab Al-Mawahib Al-Duniyah. Sudah maklum kalau pemberian bahagian ini hanya untuk mereka yang berhak dari orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan atas izin Allah Taala. Bukanlah berarti Nabi SAW bagi syurga pada orang kafir, tidak. Bahawa syurga itu diberi pada orang yang beriman itu sedia maklum. Jadi pembahagian ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dengan jalan wahyu atau ilham, atau Allah Taala menyerahkan kepada baginda sesuai dengan hadis yang berbunyi innama ana qasimun wallahu yuqti. Hanya saja saya ni tukang bagi je, yang memberi sebenarnya adalah Allah. Kalau kita ibarat kita atas dunia ni, kita jadi wakil. Jadi bila orang ucap terima kasihlah Tuhan bagi kepada saya bantuan, saya tukang bagi je. Yang begini sebenarnya bos saya, Datuk Seri, Tan Seri, yang bagi saya cuma tolong bagi-bagi saja.
Jadi Nabi SAW memberitahu hanya saja saya ini tukang bahagi, yang memberi sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. وإذا صح التعبير بأن الجنة تحت أقدام الأمهات فكيف لا يصح التعبير بأن الجنة تحت أمره صلى الله عليه وسلم بل تحت قدمه. Kalaulah boleh kita terima ayat yang menyebut bahawa syurga berada di bawah telapak kaki ibu, tapi bukan dengan makna yang literal lah, dengan makna yang metaphorical, maka kenapa tidak sah kita mengatakan bahawa syurga juga berada di bawah perintah Nabi SAW, bahkan di bawah telapak kaki baginda? Maknanya sama. Kita akan sambung insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.